Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan bin Sahimi, pemegang kad matrik D1910467. Okey, video saya kali ini saya akan membuat beberapa ulasan mengenai kes-kes yang ada di Malaysia yang melibatkan kanak-kanak. Jadi, saya ada 3 tajuk yang berbeza, iaitu yang pertama, penderaan, yang kedua, penculikan, dan yang terakhir ialah keselamatan. Jadi, kita akan pergi ke bahagian pertama, iaitu bahagian penderaan. Jadi, let's go. Bagaimana kes ini menjadi kes penderaan fizikal? Pada awalnya, pihak hospital telah mengenal pasti punca kematian kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun itu disebabkan jangkitan yang kuman yang sangat serius. Jadi, pihak polis ni dia tidak berdiam diri dan membuat siasatan yang lebih lanjut terhadap tubuh mangsa. Hasil siasatan telah mendapati bahawa tubuh mangsa terdapat bekas leban-leban serta bekas gigitan di antara tangan kiri dan tangan kanan. Dan pihak polis juga telah mengaplikasikan bahawa kanak-kanak tersebut sudah didera oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Jadi, pihak polis juga telah mengesahkan bahawa tengkorak dan usus mangsa telah dihentak dengan menggunakan objek tumpul yang menyebabkan punca kematian kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun itu. Setelah mendapati bahawa kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun itu sudah didera, pihak polis dengan segeranya menahan ibu mangsa yang bekerja sebagai operator di sebuah kilang dan juga teman lelaki ibunya yang tinggal sebumbung dengannya dan juga tidak bekerja setahun yang lalu untuk siasatan yang selanjutnya. Jika mereka berdua didapati bersalah, mereka mungkin dikenakan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana telah membunuh dan juga boleh dikenakan hukuman gantung mati mandatori. Siapa sangka pada zaman moden sebegini pun masih ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan akal pemikiran mereka tetapi menggunakan hawa nafsu semata-mata dengan mendera kanak-kanak sehingga mati. Jadi kita sebagai bapa, janganlah memberi hukuman terhadap kanak-kanak sehingga mendera ataupun meninggalkan bekas pada tubuh badan mereka. Kes kedua merupakan kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur. Jadi kes ini membabitkan seorang warga emas yang telah melakukan penderaan seksual ataupun kita panggil merogol kanak-kanak OKU. Jadi kes ini berlaku di negeri Melaka pada tahun 6 Oktober 2020. Jadi mengikut pertuduhan, beliau dikenakan beberapa pertuduhan seperti merogol dan melakukan amal seksual terhadap kanak-kanak lembam. Dan juga perkara yang paling menyakitkan hati adalah beliau tidak mengaku bersalah ketika dibicarakan. Mengikut pertuduhan yang pertama, tertuduh yang melakukan persetubuhan secara tidak rela terhadap kanak-kanak OKU yang berusia 11 tahun itu boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 376-2 Kanun Keseksaan yang boleh disebabkan penjara tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun serta sebat jika disabitkan kesalahan. Seterusnya, pertuduhan yang kedua pula, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan juga sebatan mengikut Seksyen 14-A di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mengikut pertuduhan yang ketiga, beliau yang bekerja sebagai pengawal keselamatan itu boleh dikenakan hukuman di bawah akta yang sama, iaitu penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika disabitkan kesalahan kerana mengandungi bahan-bahan lucah di dalam telefon bimbitnya. Pihak polis memberitahu bahawa kes ini terjadi apabila warga emas tersebut mula mengenali kanak-kanak OKU itu melalui aplikasi WhatsApp sebelum mengajaknya berjumpa di sebuah tempat. Semasa pembicaraan sedang dijalankan, timbalan pendakwa memohon kepada pihak mahkamah supaya tiada sebarang ikat jamin yang dilakukan, tetapi jika menggunakan budi bicara, beliau mencadangkan RM50,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan serta syarat tambahan. Tetapi peguam tertuduh memberi alasan bahawa pendapatan tertuduh hanyalah RM1,400 sebulan dan perlu menanggung isteri dan 6 orang anak, serta beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik iaitu kencing manis, sakit jantung dan darah tinggi. Jadi setelah mendengar rayuan daripada kedua-dua belah pihak,
Yang tertuduh boleh diikat jamin sebanyak RM20,000 bagi kesemua pertuduhan, tetapi dengan seorang penjamin sahaja berserta syarat tambahan, iaitu beliau tidak boleh mengganggu mangsa sehingga kes ini selesai ataupun jaminan itu ditarik semula serta-merta. Jadi kita telah masuk ke bahagian yang kedua, iaitu bahagian penculikan. Jadi kes penculikan yang sangat dipandang serius oleh pihak PDRM. Jadi ada satu kerata akhbar yang saya telah baca dan telah mendapati 2 tahun yang lepas, iaitu pada tarikh 19 Oktober 2019, telah mengejutkan kita semua dengan kehilangan seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 12 tahun telah hilang secara tiba-tiba. Seterusnya, pihak polis telah menerima aduan daripada ibu tiri mangsa yang berusia 46 tahun itu dengan memberitahu bahawa kanak-kanak perempuan yang berusia 12 tahun itu telah hilang semasa beliau ingin menjemput kanak-kanak itu pulang daripada sekolah pada jam 12 tengah hari. Tambahan ibu tiri mangsa bahawa abang kepada kanak-kanak tersebut menghantarnya ke sekolah sehinggalah dia memasuki ke kawasan sekolah. Tetapi menurut guru kelas kanak-kanak tersebut, beliau memaklumkan bahawa semasa semakan kehadiran dilakukan, nama kanak-kanak tersebut didapati tidak hadir ke sekolah. Sebaik sahaja ibu tiri mangsa mengetahui kanak-kanak perempuan yang berusia 12 tahun itu hilang, beliau terus membuat laporan di balai polis yang terdekat pada jam 11 malam. Dan kanak-kanak yang dikategorikan sebagai orang hilang itu kali terakhir dilihat memakai pakaian sekolah dan juga dipercayai tidak mempunyai sebarang telefon bimbit. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM telah mengeluarkan satu poster kanak-kanak itu menerusi platform media sosial masing-masing bagi memohon bantuan orang ramai untuk mencari kanak-kanak yang hilang itu. Sekarang ni kita dah masuk bahagian yang ketiga, iaitu bahagian keselamatan. Jadi saya ada beberapa cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua daripada kerata akhbar yang saya jumpa. Jadi untuk kerata akhbar yang pertama ni, dia sangat menyayat hati dan tragis, di mana dia berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan dekat Simpang Pulai, dan dia berlaku pada 16 Disember 2020, iaitu pada hujung tahun lepas. Jadi dia melibatkan 3 adik-beradik yang meninggal dunia akibat kemalangan yang sangat mengerikan, di mana kereta yang dipandu oleh ibunya mula hilang kawalan lalu melanggar bahagian belakang trailer di lorong kecemasan. Seterusnya, pihak polis memberitahu bahawa 2 daripada 3 adik-beradik itu yang berumur 1 dan 3 tahun, manakala seorang lagi yang berusia 7 tahun. Manakala ibunya yang mengalami kecederaan yang sangat parah dan dikejarkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh Perak sebelum dikeluarkan oleh pihak bomba. Saksi mengatakan bahawa sebelum kejadian ini berlaku, 2 trailer terbabit berada di lorong kiri jalan sebelum memasuki lorong kecemasan, dan kereta yang membawa 4 beranak itu pada mulanya berada di lorong kanan sebelum hilang kawalan serta berpusing lalu melanggar bahagian belakang trailer tersebut. Semasa kejadian ini berlaku, pihak pelas yang datang meronda di tempat kejadian itu pada mulanya hanya memberi bantuan lalu lintas. Namun secara tiba-tiba, kereta Peroda Aziah yang dipandu oleh ibu mangsa mula merempuh trailer terbabit ini. Pihak polis masih menjalankan siasatan terhadap kes ini dan akan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya ataupun APJ 1987. Jadi ini merupakan salah satu video di mana dia menunjukkan keadaan sebenar kereta terbabit selepas merempuh belakang trailer itu. Okay, untuk cerita keselamatan yang kedua ialah keselamatan di tadika. Menurut kerata akhbar yang telah saya baca, dia berlaku di Sungai Petani Kedah, iaitu pada 17 Mac 2021. Jadi kes ni sangat baharu dan baru berlaku, iaitu pada 4 bulan yang lepas, dan dia mengisahkan tentang seorang pengetua di sebuah tadika yang ditahan selama 3 hari bagi membantu siasatan mengenai kematian seorang kanak-kanak yang berusia 3 tahun 11 bulan itu
yang mati di dalam sebuah kereta. Akibat kes ini sudah pun terjadi, penolong pendaftar Mahkamah Sungai Petani Kedah telah mengeluarkan satu notis perintah reman. Lalu pihak polis terus menahan suspek selama 3 hari bagi membantu siasatan. Pihak polis memberitahu bahawa punca kematian kanak-kanak berusia 3 tahun itu disebabkan kekurangan oksigen atau senang kata lemas kerana ditinggalkan selama 4 jam di hadapan sebuah tadika. Sebelum kejadian ini terjadi, kanak-kanak itu dijemput oleh kaki tangan tadika dari rumahnya pada waktu pagi. Seterusnya, sebelum pulang daripada tadika, kaki tangan tadika tersebut sedar bahawa kanak-kanak itu tiada di dalam kelas, lalu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memeriksa di dalam kereta, lalu mendapati bahawa kanak-kanak tersebut sudah tidak sedarkan diri dan terbaring di tempat duduk belakang kereta. Pihak polis juga merampas kunci kereta dan kereta yang bermodelkan proton wajah bagi membantu siasatan. Kes ini juga akan disiasat di bawah Seksyen 31-1/A di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Jadi kita sebagai bakal guru ni dan guru-guru di Indonesia lah, perlulah mengambil berat tentang kanak-kanak ni supaya tidak ada perkara yang tak diingini berlakulah kepada mereka. Tak kisahlah kita ambil dia sendiri ke ataupun keluarga dia hantar sendiri ke, selagi dia dah masuk ke kawasan tadika, dia di bawah jagaan kita. Jadi kita janganlah lalai dengan perkara-perkara yang lain. Okey. Korang, video saya dah sampai ke penghujungnya. Saya harap video yang saya buat ni dapat dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar kepada kita semua tentang betapa pentingnya perlindungan dan keselamatan kanak-kanak, supaya kes yang ada di Malaysia ni, terutama yang mengaitkan kanak-kanak ataupun nyawa kanak-kanak ini, supaya tidak berlaku lagi pada masa kini dan pada masa akan datang. Jadi apa pun, stay safe, kita jaga kita, tapi jangan lupa keep smile, dan bye bye. Assalamualaikum.